RSV ni walaupun mereka telah mendapat jangkitan itu mungkin pada sebelum ini, masalahnya dia boleh mendapat jangkitan ini berulang kali. Hanya kita harapkan apabila mereka mendapat jangkitan ini, kemungkinan mereka telah lebih dewasa ya, mungkin risiko untuk mendapat jangkitan teruk itu lebih rendah. Tetapi untuk golongan-golongan berisiko tinggi ni, masalah kesihatan mereka itu menyebabkan risiko untuk mereka itu masih juga tinggi, dan risiko jangkitan untuk menjadi lebih teruk itu memang ada dan wujud. Tengah berjalan rancak dalam ikhtiar ialah dalam mencari rawatan dan mencari pencegahan dalam bentuk vaksin, yang mana proses ini di dalam proses kajian klinikal. Kita harapkan insyaAllah ya, tidak lama lagi kita mungkin ada rawatan yang lebih khusus apabila telah mendapat jangkitan, dan yang keduanya mungkin ada pencegahan yang lain dalam bentuk vaksinasi. Kita harapkan ini akan berlaku. Faktor lain atau bidang lain yang dikaji dalam mengetahui dalam bidang ini adalah dalam kita mendalami dengan lebih lanjut interaksi kuman RSV ini dengan kesannya kepada pesakit dan juga persekitaran. Seperti kajian yang saya jalankan baru-baru ini yang saya telah publishkan, kita ingin lebih memahami di Malaysia ini dan juga rantau Asia Tenggara bagaimana contohnya penyakit RSV ini dengan persekitaran kita dari segi cuaca dan juga musim. Sebab contohnya di luar negara ya, RSV ini lebih cenderung pada musim sejuk. Jadinya kita kan tak ada musim, kita nak tahu juga RSV ni risiko dia lebih pada musim bila. Itu yang kita lakukan, dan kita juga ingin mendalami kesan RSV ni kepada jangkitan lain. Satu lagi kajian kita lakukan ialah nak tengok interaksi RSV ini dengan jangkitan COVID contohnya. Adakah mereka ini boleh berlaku secara serentak, adakah mereka ada protection ataupun mereka menyebabkan kesan yang lebih teruk. Dan juga satu lagi kajian yang saya rasa paling penting ialah melihat bagaimana jangkitan RSV ini boleh menyebabkan risiko kepada penyakit kronik yang lain, dan seperti kronik pernafasan, seperti penyakit asma. Dan ini yang kita tahu ya, dalam pesakit-pesakit yang mendapat jangkitan RSV, risiko untuk mendapat penyakit kronik pernafasan seperti asma ataupun masalah pernafasan kronik ya, ada meningkat sebanyak 20 hingga 40%. Jadinya dengan maklumat yang kita dapat sekarang, sangatlah penting dengan apa yang kita ada untuk golongan yang berisiko tinggi ni, kerana mereka ni yang kanak-kanak pramatang, kanak-kanak yang punya masalah jantung kongenital ataupun masalah pernafasan, masalah saraf ya, ataupun masalah kebencangan antibodi ni, kalau mereka mendapat jangkitan RSV, kebarangkalian besar untuk mereka jangkitan yang teruk tu sangat tinggi. Dan kita tahu sekarang kalau mereka mendapat jangkitan ini, risiko mendapat masalah kronik itu juga lebih tinggi. Jadi kita kalau boleh dengan apa yang kita ada, kita cuba berikan rawatan pencegahan profilaksis ini dalam bentuk monoklonal antibody kepada golongan ini. Dan saya nak tekankan kat sini kerana rawatan ini terdapat di Malaysia, dan terdapat ya banyak cara bagaimana golongan yang berisiko tinggi ini boleh mendapatkan rawatan ini. Dan mereka layak untuk menerima. Kita ada kriteria yang terdapat di kebanyakan pusat kesihatan untuk melihat sama ada mereka layak ataupun tidak. Dan yang bagusnya terdapat subsidi dan bantuan ataupun sokongan daripada pihak kerajaan, daripada NGO ataupun agensi ataupun satuan yang dapat membantu golongan yang berisiko tinggi ini untuk mendapatkan rawatan ini. Jadi kita memang sangat galakkan sekiranya ada pesakit-pesakit di luar sana ataupun ibu bapa ataupun adik keluarga ataupun sahabat anda yang kita tahu golongan yang berisiko tinggi ini, untuk mendapatkan informasi dan bertanya kepada pengamal perubatan bagaimana mereka boleh melindungi golongan berisiko tinggi ini dengan mendapatkan rawatan profilaksis untuk jangkitan RSV ini dalam bentuk monoklonal antibody.